ubahlah dengan lisan. Lisan maksud dia percakapan atau pertuturan. Samalah dipanggil lisanul nutqi ataupun lisanul kitabah. Perkataan ataupun tulisan. Dua-dua lah. Tak mampu, ubah dengan perkataan, cakap ataupun tulisan. Dan jika tidak mampu, maka ini yang terlemah dengan hatinya. Dengan hati ni, saya tak erti nak terjemah bahasa baku. Tapi kalau lorak Kedah kita panggil tunjuk meluat. Tunjuk meluat. Dengan hati ni maksudnya tunjuk meluat. Tunjuk tak suka dengan benda mungkar tersebut. Dan ini selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji pagi ni, saya rasa hadis ni lalu kita dengar kan? Siapa tengok benda mungkar, ubah dengan kuasa, tak boleh dengan kuasa, ubah dengan lidah, tak boleh dengan lidah, ubah dengan hati. Cuma kalau boleh dalam kitab, tulis sikit boleh tak? Tulis ini, hadis ini bukanlah berturut-turut. Dia tu. Kalau dalam terjemah Arab dia panggil laisat tawaturan. Dia bukanlah berturut-turut. Tulis-tulis dulu. Sekali saya cerita lah makna dia apa. Siapa nampak kemungkaran, ubah dengan kuasa. Siapa tak ada kuasa, ubah dengan tangan. Siapa tak ada, tak ubah dengan tangan pula. Ubah dengan lidah. Siapa tak ada kuasa juga, ubah dengan hati. Selalunya hadis ni bila dibaca, kita akan baca, siapa tak ada kuasa, ubah dengan lidah. Siapa tak boleh bercakap, tak boleh apa, ubah dengan hati. Dia panggil, nampak berturut-turut macam tu. Sedangkan hadis ni, antaranya Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani pernah sebut, dia kata hadis ni, dia sebenarnya untuk orang yang tertentu. Contohnya ni lah, barang siapa daripada kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Ubah dengan tangan ni siapa? Ya buat catatan di situ. Kita panggil penguasa. Orang yang ada kuasa. Orang yang ada kuasa, dia kena ubah mungkar ni dengan kuasa dia. Itu maksud dia. Maksud dia bila ada kemungkaran, siapa yang ada kuasa? Orang yang ada kuasa, dia kena ubah kemungkaran tu dengan kuasa yang ada pada dia. Sebab tu minta maaf lah, saya sebut direct lah. Sebab tu saya berkenan naknya apa yang Menteri Besar Kedah buat baru ni. Isu berkaitan dengan arak, dengan judi tu kira bagus lah. Ayah-ayah patut tak kira lah siapa pun kita belah mana sekalipun, patutnya isu tu kena sokong. Sokong. Tak kira lah geng mana pun, tak apa, sokong. Pasal apa sokong Ustaz? Nanti ekonomi kita kurang, nanti kita punya pendapatan negara kurang, nanti orang kena buang kerja banyak. Tu semua alasan orang tak cerdik belaka tu. Tu semua alasan orang, kalau bahasa kata orang boh. Hak mana bagi alasan kata nanti kerja hilang, hak mana bagi alasan nanti apa orang menganggur, hak mana alasan kata ekonomi nanti negara Malaysia ni tak main apa, pelancong tak main, ni memang bohong belaka. Siapa bohong Ustaz? Yang betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam Quran Tuhan sebut siap dah. Innama, hanya sanya tu ada tu hasrin tu. Nak bagi tahu apa? Hak ni ya. Apa dia hak ni tu? Innama yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Hanya sanya Tuhan kata, arak dengan judi ni dia bagi apa? Hanya sanya hak tu ya, dia bagi apa? Yuqi'a bainakumul adawata. Dia bagi hampa mau berkelahi ya. Arak judi ni bagi berkelahi ya, bagi bergaduh ya, bagi bermusuh ya. Dia bukan bagi ekonomi meningkat, ekonomi bagus, bagi rakyat apa ni maju, bagi pelancong mai. Hak tu semua alasan-alasan tipu tu. Arak judi Allah Taala sebut innama, hanya sanya arak judi ni dia bagi hampa bermusuh ya. Wal baghdha, kira bagi marah ya. Clear Tuhan sebut. Nak percaya siapa ni? Wa yasuddakum an dzikrillah, dia menjauhkan manusia daripada ingat Tuhan. Mana ada orang nak pergi tikam yang boykot mayang tahajud dulu, ada. Ada orang nak pergi minum arak tiba-tiba Ustaz dia nak pergi minum arak tu berzikir lu subhanallah subhanallah, tak ada. Mana ada nak buat benda tu nak ingat Tuhan, tak ada. Hak mana ada pun kita duk tengok berkelahi ya. Sahabat-sahabat kita non muslim pun. Cuba tanya isteri-isteri dia apa. Cuba tanya isteri sahabat kita yang non muslim, yang suami dia tu kaki judi, kaki arak. Jawapan semua sama ya. Balik berkelahi, balik mabuk, balik hak nu tak buat, balik hak ni, balik kira tendang, balik sepak, balik macam tu ya. Mana yang kata mai apa nama tahu payah. Benar mudah ya.
wa anis salah, dan dia menjauhkan manusia daripada sembahyang. Ya, kalau dia orang Islam, main judi, dia tak mahu lah. Sembahyang pun tak mahu lah. Fahal antum muntahun. Tuhan kata siapa tak sekat. Clear? Bahawa saya dia sumber ekonomi apa? Tuhan sebut dah. Allah Ta'ala buat kita, dia tahu lah. Dia habaq siap dah dalam Quran tu. Boleh faham kan tu? Tak payah boleh tiap banyak-banyak lah tajuk ni. Patut sokong ni. Dah Ustaz, saat lagi negeri tak maju tak? Allah. Kelantan lama dah buat. Duk ada kerajaan Kelantan boleh pun hidup. Any question? Saya bukan nak bela sesiapa, tapi benda betul kita kata betul ya. Betul lah. Nak sokong. Balik pada tajuk. Dah cerita tajuk ni kan, kena ulas kot tu. Orang yang ada kuasa, Ustaz. Yang ada kuasa siapa? Kerajaan yang ada kuasa. Kerajaan tu kena sekat. Selesai. Baik. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lidah. Yang tak mampu ni siapa? Kita. Hak tak ada kuasa ni. Bila kita tidak ada kuasa, gunakan medium yang ada pada kita. Percakapan, penulisan. Tu dua benda yang ada kat kita lah. Kita nak ubah kemungkaran, guna saluran tu. Sebab kita tidak ada kuasa. Dua. Dan yang tidak mampu, ni golongan yang ketiga. Yang tidak ada ruang untuk bercakap, tidak ada ruang. Macam saya ada ruang bercakap. Saya cakap lah. Orang yang tak ada ruang, Ustaz. Saya ruang bercakap, tak ada ruang nak tulis pun tak ada. Apa pun tak ada, Ustaz. Tunjuk meluat. Tu lah. Dengan perkara mungkar. Saya. Faham tak bahasa tu? Dia ikut, dia bukannya berturut. Dia bukan atas seorang individu. Dia ni ada kuasa, guna kuasa. Dia tak ada kuasa, guna lidah. Lidah tak ada, tunjuk mulut. Dia bukan atas seorang individu. Dia atas pihak yang berbeza ni. Hak ada kuasa, orang ada kuasa. Hak ada ruang cakap, guna ruang tersebut. Hak tak ada apa, semua tak ada. Kuasa tak ada, cakap tak boleh, tulis tak reti, apa pun tak ada, Ustaz. Saya orang awam, tunjuk meluat. Ya. Boleh dapat jaga tu? Saya. Awak nampak lain macam je pagi ni. Boleh noh, insya-Allah noh. Baik. Ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Dekat nak habis dah. Dekat kitab kita ada ruang kosong kan. Contiang sikit boleh tak? Saja bagi lah. Nak bagi tajuk bang. Kalaulah bahasa ni kasar je lah noh. Kalaulah perangai ni ada kat kita. Kalau perangai ni duk ada kat kita. Boleh tak kita minta mulai hari ni kita pakat-pakat buang pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Baik. Saya nak kongsi dengan ayah ibu sekalian tentang dua perangai. Ni perangai lah dah tajuk kita ni, akhlak perangai lah. Tentang dua perangai yang Nabi SAW sebut akan banyak ada dalam umat ni. Perangai ni banyak duk berlaku dalam umat ni. Tambah kita zaman kita lah lagi banyak lah. Cuma nak minta yang main mengaji kalau boleh minimalkan. Kalau boleh elok terus elok lah. Nabi sebut hadis ni panjang, saya ringkas-ringkaskan lah. Nabi SAW bersabda, usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaghshul kadhiba hatta yahlifa ar-rajula wa la yustahlafu wa yashhadu asy-syahidu wa la yustashhadu atau kama qala ila akhir al-hadis. Hadis tu panjang, saya ambil point ni. Nabi SAW pesan, peganglah sungguh-sungguh dengan sahabat-sahabatku. Satu. Tak apa, tu tak tulis tak apa. Kita nak ambil dua perangai tu ya. Kemudian peganglah sungguh-sungguh dengan orang yang datang selepas sahabat. Kita panggil tabi'in. Dua. Tsummal ladina yalunahum. Kemudian pegang sungguh-sungguh dengan orang yang main lepas daripada tabi'in. Nama dia tabi'in. Tiga. Tiga lepis ni selalu kita dengar. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Selesai. Habis pada zaman tu, Nabi sebut akan mari satu suasana, dua kelaku huduh ni banyak dalam manusia. Yang pertama Nabi sebut, summa yaghshul kadhiba. Kemudian akan tersebarlah dusta. Hatta yahlifar rajula wa la yustahlafu. Sehingga seseorang itu berani bersumpah tanpa diminta. Apa maksud dia, Ustaz?
Kalau bahasa baku dia macam itulah, tersebarnya dusta. Kalau kita terjemah lorat Kedah kita ni, lorat belah Jitra ni, rupanya Nabi nak sebut akhir zaman ni akan banyak muhung. Muhung cukup banyak. Manusia ni hidup muhung. Kalau bahasa kampung kita bagi senang faham, semua pakat muhung. Hidup kira muhung. Jadi apa pun muhung. Cakap apa pun muhung. Duduk jadi suami muhung, jadi bini muhung, jadi anak muhung, jadi pekerja muhung, jadi bos muhung, jadi rakyat muhung, jadi pemimpin muhung. Semua kira banyak penyakit muhung. Jadi ustaz muhung contoh. Pakat dah dia jadi satu kelaku yang biasa. Muhung. Sebab tu kita minta kalau boleh yang main mengaji malam pagi ni, kalau boleh perangai nombor 1 ni, kalau boleh kita pakat-pakat ubah sikit. Sahabat tanya Nabi SAW, Ya Rasulullah, ayaznil mu'min, orang beriman ni boleh tak sampai satu tahap dia terjebak last sekali jatuh dalam bab zina? Boleh tak? Boleh tak orang beriman ni dia apa kita panggil bila iman dia lemah dan sebagainya, dia boleh sampai tak terjebak dengan zina? Boleh tak? Nabi kata mungkin, boleh jadi. Boleh jadi. Ayasriqul mu'min, orang beriman ni boleh tak sampai satu tahap kadang-kadang iman dia lemah, dia terdesak ke apakah, dia boleh terjebak dengan curi? Nabi kata mungkin, boleh. Tapi bila sahabat tanya, ayakdzibul mu'min, orang beriman ni muhung tak? Boleh muhung tak? Orang beriman ni boleh muhung tak? Nabi kata, tak. Tak. Sebab apa orang beriman ni tak boleh bohong tak? Melainkan kes-kes tertentu lah. Kes nak mendamaikan dua pihak, kes nak elak mudarat, itu bab lain. Tapi secara asalnya, muhung tak boleh. Sebab apa? Sebab muhung ni sifat orang munafik. Dia bukan sifat orang beriman, dia sifat orang munafik. Sebab tu kalau boleh hejahlah, jangan bohong. Habis mayang duduk pergi kedai, duduk sembak. Tambah kalau muhung pula, nak pergi orang gelak, hak ni lagi. Hak ni nanti kita mengaji hadis ni di belakang kita kata ni. Nabi sebut dia muhung sebab apa? Liyudhikan nas, nak bagi orang gelak, nak bagi orang seronok. Nabi kata wailul lahu, wailul lahu. Orang macam ni memang celaka semua orang macam ni. 2 kali Nabi ulang. Dia sembang muhung, nak bagi orang gelak. Duduk di kedai ni contoh. Dia duduk di kedai. Tengok ada hang baru menikah ha. Oh, dia tahu baru menikah ha. Hang menikah elok-elok. Hang tiru macam pak cik. Oh, siapa? Dia kata pak cik ni kalau balik rumah, pak cik sampai motor di rumah sampai motor depan pintu bini pak cik mai ketak-ketak tu. Kan? Ya abang nak apa? Kopi satu. Kan? Dia kata bini pak cik masuk dalam mencuh-mencuh mai tok. Oh. Pak cik cakap sikit dalam rumah tu. Bini pak cik kira tak berani bantah. Panggung pala pun tak berani. Kawan semua dengar gaduh gelak Oh. Kawan cerita. Padahal realiti dia hak sebenarnya. Balik rumah. Dia sampai motor depan pintu tu. Bini dia buka pintu dia ketak. Dia ketak apa siapa. Balik lambat duk kira balik mayang menyepak kedai kopi. Balik mayang lepak. Dah saat dia pajak sembang. Masuk. Duduk luar. Baik. Oh. Rupanya terbalik. Sembang muhung. Macam banyak je aku cari Puan Fatimah buat kan. Tak, jangan. Sembang muhung. Sah-sah sembang muhung Tapi kena sedar kita akan hidup pada satu zaman yang penuh dengan pembohongan. Ayah dapat dalam internet kan macam-macam maklumat. Jangan telan bulat-bulat tau. Jangan telan bulat-bulat. Sebab kita hidup zaman banyak bohong. Jangan telan bulat-bulat. Kalau saya nak ulas sikit lah, jangan marah kau Benda lama dah tak apa. Sama macam isu vaksin. Isu vaksin. Vaksin ni harus Yang sampai duk keli sama-sama jemaah tu buat apa? Vaksin ni harus. Yang ambil, senang saya punya prinsip mudah Ambil vaksin ni hukum dia harus. Orang yang ambil vaksin, kita yang ambil vaksin, tak perlulah kecam orang tak ambil vaksin. Ni duk jumpa orang tak ambil vaksin, keras kepala. Kan? Oh, tok guru orang alim mau pakai ambil, dia tak ambil, keras kepala. Lah. Benda harus Dia tak mau ambil kat dia lah tu hak dia.
Kan? Sedangkan menjaga hati Muslim hukum dia wajib. Dia tak mau ambil habis ya. Ustaz. Satu. Orang yang tak ambil vaksin pula, dia tak ambil vaksin Ustaz. Tak perlulah kecam kita ambil vaksin ni. Ni kita ambil vaksin, dia jumpa kita, Ustaz ambil vaksin lah. Ambil vaksin. Ustaz ejen Yahudi. Ejen Yahudi dia buat kat kita. Ustaz ejen Yahudi. Amboi, kata apa kasar macam tu. Wah. Ustaz ambil vaksin. Ejen Yahudi. Hari tu saya hari tu duduk khidmat di pusat vaksin di Kulim. Dah tak boleh pergi mana langsung ni. Duduk di rumah kira makan tidur kan. Bini kata abang mainlah tolong Ustaz. Masa duduk di pusat vaksin tu ada pakcik tu. Dia mamai dia tanya Ustaz. Saya ni nak cucuk vaksin tak cucuk Ustaz, tak tahu Ustaz. Okey. Ustaz cucuk tak? Kata saya cucuk lah bulan 6 hari tu lagi. Oh, Ustaz mati awal tu. Ustaz mati awal lagi kasar. Dia botol dia tahu Ustaz mati awal tu. Saya kena buah tu kata, ish, kalau jawab pun kasar lah kali saya kata, tak apa pakcik kalau saya mati awal pakcik tolong urus kan. Dah lah yang duk pi bubuh tu buat apa? Dia dapat maklumat Ustaz, dia dapat maklumat tu saya kata tadi, lah kita hidup zaman muhung banyak. Kita yang cucuk vaksin, kita dapat maklumat boleh jadi kita ni betul, boleh jadi kita kena muhung, boleh jadi. Orang yang tak cucuk vaksin, boleh jadi maklumat yang dia dapat tu betul dan boleh jadi maklumat dia dapat tu pun bohong. Boleh jadi juga. Sama-sama ihtimal. Kemungkinan tu ada. Pasal kita hidup zaman muhung. Betul tak? Jangan gopoh, sabar. Sama macam lah isu ni. Ni pun, ni gopoh punya cerita kak. Ni, semayang jarak-jarak ni. Ada lagi duk bunyi. Dah Johor kata nak semayang rapat. Arab Saudi semayang rapat dah. Kita di Kedah belum lagi. Ada agak duk main masjid. Ni apa semayang jarak-jarak ni semua agenda WHO ni. Ni sunnah WHO. Amboi. Awak yang gopoh Ada aku ni. Tak ada orang bagus orang ni. Kat belah kampung saya duk bunyi tu. Ni semua sunnah WHO ni. Ni semua agenda Dajjal ni. Nak pisahkan kesatuan orang Islam. Kita kadang geram lah. Tapi nak buat jenang kan. Padahal bahasa ni kasar lah. Padahal kalau kita mengaji sikit ya. Mengaji sikit tajuk usah ni. Selesai masalah. Kalau mengaji sikit dia pun. Tak mengaji banyak. Mengaji lebih sikit dia. Selesai masalah. Tak payah ambil kitab besar-besar. Ambil kitab Bastil Kafi fi Itmamil Safi pun tak apa dah. Risalah kecil Imam Suyuti dalam kitab beliau Al-Hawi lil Fatawi. Cukup dah. Ni bahasa mudah macam ni lah bagi senang faham. Ya orang duk main petikai soh-soh mayang jarak mayang apa ni. Cuba kita ambil sikit. Selama ni kita duk semayang rapat-rapat macam ni, hukum dia apa? Hukum dia apa? Wajib ke sunat ke harus? Ni duk mayang rapat-rapat ni. Duk mayang rapat-rapat ni hukum dia sunat. Duk mayang bertuh bau tu. Duk semayang bertuh bau tu hukum dia sunat. Oh bukan wajib tak? Kalau wajib, kita berenggang. Sorry, kalau rapat dapat pahala. Kalau berenggang dosa. Itu wajib. Ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqibu ala tarkih. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Semayang rapat-rapat tu hukum dia sunat. Semayang rapat-rapat, hukum dia sunat. Kalau semayang renggang-renggang, Ustaz, semayang tak rapat bau, hukum dia makruh. Makruh. Tu pun, makruh tu, kalau saja-saja, main-main semayang masuk sah, saja semayang bagi renggang. Makruh. Main-main masuk sah, semayang jauh pada orang. Terasing, makruh. Tapi kalau semayang jarang-jarang ni sebab apa? Ada sebab Ustaz. Ada sebab tak apa. Contoh mudah kita bagi. Ni, tiang melembak. Masjid Syarifah Fatimah senang buat contoh. Tiang banyak. Ni, kita semayang ada tiang. Kita semayang balik sini tiang. Kawan kita semayang balik sana tiang. Pasti apa? Tak apa-apa. Tak boleh Ustaz. Ada tiang. Okey, ada tiang. Tak apa. Tengah-tengah duduk semayang rapat-rapat. Burung berak. Jatuh tu tempat kita nak sujud. Kita pun adjust sikit belah kiri, kawan kita adjust sikit belah kanan, pakat renggang. Dua kita dengan dia renggang sikit. Apa sebab? Ada tik Ustaz. Tak apa. Harus. Habis itulah kita duduk semayang jarak-jarak ni ada sebab. Ada sebab. Jadi ada sebab harus. Tak apa. Mayang je lah.
Sampai bila nak semayang jarak-jarak macam ni? Allah, tunggulah jawatan kuasa fatwa negeri Kedah nanti bersidang. Mereka bukan bersidang setiap hari. Setahun tu 3-4 kali mereka bersidang. Semua ada tugas masing-masing. Nanti mereka bersidang, buat keputusan, okey, COVID dah reda, COVID dah tak ada sekarang. Jadi masjid dan surau semua dah boleh perapat balik sah. Zai. Benda mudah ya. Yang sampai duk mai kata ni pegawai masjid pun ikut WHO lah, ikut tunjuk WHO, mau tak boleh pakai. Mufti tak boleh pakai. Tu dia lah. Hak jenis cakap aku tu minta maaf balik. Siapa dah cakap minta maaf balik. Tu kata jangan gopoh. Pakat kata ada hampa gaya ni. Tu kata jangan gopoh. Pasal kita lah zaman macam tu. Tu kata maklumat sampai kat kita ni tak tahu. Disebabkan maklumat yang mai kat kita ni banyak yang bohong, kita pun tak tahu mana betul mana bohong. Akhirnya kita gopoh dalam berbicara, gopoh dalam buat keputusan, gopoh dalam menghukum. Beh. Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata habis. Betul lepas ni jangan gopoh. Tak apalah ambil pengajaran. Ni tajuk akhlak hari ni. Boleh kan? Satu. Yang kedua baru masuk yang kedua. Satu muhung. Yang kedua baru Ustaz. Saya nak terjemah payah ni. Tapi kalau lorat Kedah bolehlah terjemah. Nabi sebut wa yashhadu syahidu wa la yustashhadu. Dia menjadi saksi tanpa diminta. Kita selalu bila sebut kata saksi ni duk nampaklah mahkamah lah. Saksi ni mahkamah. Kan? Mahkamah bagi saksi palsu, orang ni jadi saksi mohong. Tapi rupanya maksud ayat ni, saya nak terjemah lorat. Nak terjemah lorat bahasa baku ni tak erti. Tapi kalau lorat kita ni, kita panggil jenis buat pala tau. Macam mana kata? Yang kata jadi saksi tanpa diminta ni, dia jenis buat pala tau. Dia tak pernah tengok, tapi dia bercakap macam dia tengok. Dia tak pernah jadi saksi, tapi dia bercakap macam dia jadi saksi benda tu. Dia tak pernah dengar, tapi dia ulas macam dia dengar. Dia bukan ahli dalam bidang tersebut, tapi dia ulas macam dia pakar dalam bidang tu. Kita panggil apa ni? Buat pala tahu. Bukan bidang kita, tapi ulas tu, macam kita ahli dalam bidang tu. Pokoknya akhir zaman dia jadi, yang ni yang Nabi sebut, Lukak, Ibnu Lukak. Akhir zaman akan muncul Lukak, Ibnu Lukak. Orang, apa maksud Lukak? Rajulun tafihun yatakallamu bi amrin azimin. Orang, kalau bahasa kita orang bodoh. Orang bodoh cakap benda besar-besar. Dia tak tahu, tapi ulas macam reti. Itu kalau boleh yang mengaji dua benda ni jaga sikitlah. Ni akhlak. Jaga sikitlah. Kalau tak tahu cakap tak tahu. Tak ada masalah. Kalau tak tahu cakap tak tahu. Tak pernah tengok. Saya pun tak pernah tengok. Tak tahu nak ulas pun tak pandai. Cukup lah. Saya pun tak reti nak komen isu macam ni. Dah. Ni Ustaz dia pun duk viral Ustaz. Kata apa semayang jamak Ustaz. Ni apa boleh semayang di rumah lah apa ni. Apa cerita Ustaz Tahu tak? Saya pun tak tahu. Tak tahu kata tak tahu. Saya. Assalamualaikum. Ada. Boleh kono? Semua bukan duk tunggu bila nak berhenti. Nak berhenti dah. Biar boleh kono? Dua sifat tu ambil lah. Kita sama-sama betul. Hadis yang terakhir, baca laju-laju. Anin Nawas bin Sam'an. Dia boleh baca Sam'an, boleh baca Sim'an. Boleh baca dua-dua nah. Sum'an tak boleh Sam'an, Sim'an. Anin Nawas bin Sam'an ataupun Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali' alaihi an-nasu. Rawahu Muslim. Ringkas saja daripada Nawas bin Sam'an ataupun Sim'an radhiyallahu taala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebajikan itu adalah baik budi pekerti. Nabi kata baik ni apa? Baik ni orang yang akhlak bagus. Bukan orang rajin semayang, bukan orang rajin puasa, bukan orang rajin bagi sedekah. Yang kata baik ni apa Ustaz? Orang yang perangai dia bagus. Orang tu kalau perangai dia bagus, tu baiklah. Baik ni perangai dia. Tengok pada akhlak perangai dia.
Dan dosa adalah, yang kata dosa ni apa? Apa-apa yang meragukan dalam jiwamu. Apa-apa yang berdosa, apa-apa yang, bahasa mudah kita sebut, ni bagi orang yang ada iman lah. Orang yang ada iman, benda dosa ni dia ada tanda dia. Apa tanda dia? Nombor satu, hati dia tak sedap. Dia buat tu tak seronok, dia rasa tak tenteram, dia rasa tak tenang, dia rasa serabut, dia rasa tersilap. Orang beriman bila buat dosa, dia akan mai rasa tu. Satu, meragu-ragukan dalam jiwa. Dan yang kedua, ni tanda kata benda ni dosa, engkau tidak suka dilihat orang lain dalam melakukan hal itu. Kalau boleh kita tak mau bagi siapa pun tahu kita buat benda tu. Tu dosa lah tu. Kalau boleh tak mau bagi tahu, kalau boleh tak mau habaq kat orang, kalau boleh tak mau tunjuk kat orang, tak mau bagi siapa pun tahu. Dosa lah tu. Ni bagi orang yang beriman. Kalau orang yang dah lama melakukan dosa, dia tak kisah, dia tak rasa serabut dah. Satu. Orang yang lama buat dosa, dia tak kisah pun siapa tahu. Ni dah level lain lah. Tapi bagi orang beriman, dia buat dosa, dia rasa serabut, dan dia tak mau orang lain tahu kesilapan yang dia buat, kesalahan yang dia buat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam manusia yang sebegitu, insya-Allah. Boleh kan? Insya-Allah. Bulan depan panjang umur, kita akan bicara tajuk tidak berbuat keji dan zalim. Ni pun satu isu kan ni. Insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan perkongsian kita pada hari ini. Ya. Boleh kan? Insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Kalau bolehlah, saya sekali lagi saya ulang lepas ni kita duduk dengan siapa pun, kelaku tu jaga elok. Satu. Yang kedua, jangan gopoh lah. Lepas ni nak ulas, nak komen, nak apa, jangan gopoh. Sabar-sabar sama. Insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.